Ibu saya bekerja sehingga mati untuk menyelamatkan keluarga Abdullah daripada hampir muflis dan masuk ke masyarakat tinggi. Tetapi pada hari peringatan minggu pertama ibunya, ayah saya tidak sabar untuk membawa anak perempuan luar nikahnya masuk ke keluarga. Semua, sila duduk. Selamat petang, Pak Cik dan Mak Cik. Nama saya Aisyah. Seperti kakak saya, aku juga anak perempuan ayah. Kamu seorang yang bernasib baik, sepupu. Kedua-dua anak perempuan kamu sangat cantik. Aisyah ini nampak seperti sungguh manis. Ya, memang. Kami tidak menjangka ada orang luar hari ini, jadi kami kekurangan satu tempat. Duduk sebelah saya, kakak. Jangan takut, Aisyah. Kakak kamu ada sifat panas. Sebentar lagi, kamu akan duduk sebelah ayah kamu. Itu tempat ibu saya. Zara, ibu kamu sudah tiada. Aisyah adalah kakak kamu sendiri. Dan dalam keluarga Abdullah, di rumah ini, dia boleh duduk di mana dia mahu. Mari. Teh sudah sejuk. Sakit. Baju saya. Aisyah adalah kakak kamu. Jangan bully dia. Aku akan bawa kamu tukar baju. Abang sudah keterlaluan. Peringatan minggu pertama isterinya belum habis lagi. Dan dia sudah bawa anak perempuan luar nikahnya balik ke rumah. HMPH. Sebelum ini, urusan keluarga Abdullah, dalam dan luar, semua dikendalikan oleh isterinya. Secara logik, dia perlu mempertimbangkan dia. Sekarang dia sudah tiada, dan Zara, hanya seorang gadis yang tidak boleh menguruskan hal. Abang secara logik, tiada siapa untuk dijawab. HMPH, apa yang kamu semua bisikkan? Mulai hari ini, Aisyah akan tinggal di rumah ini. Dia adalah anak perempuan kedua keluarga Abdullah. Seperti Zara, dia adalah pewaris keluarga Abdullah. Mari, Aisyah. Mari kita tukar baju kamu. Pengasuh. Mulai sekarang, di rumah ini, kau dengar cakap anak kedua, faham? Ya. Terima kasih, ayah. Percaya tak, dia baru bawa balik anak haram dia. Ya, tak sangka langsung. Sebelum malam ini, akulah satu-satunya pewaris yang diiktiraf keluarga Abdullah. Tapi sekarang, Aisyah pun jadi pewaris juga. Dia lagi disayangi Faris berbanding aku. Kebetulan pula, cita rasa kita sama, Kak. Kalau suka, ambil lagi. Kenapa? Tak sedap ke? Ayah, aku rindu Mak. Tak lama lagi, ayah akan bawa emak kamu ke sini. Terima kasih, ayah. Ayah yang terbaik. Makan. Gundik Faris, Aina, bercinta dengan Faris semasa mak aku mengandung. Selepas melahirkan Aisyah, dia jadi lebih berani. Datang ke rumah kami, berkali-kali buat hal. Dia berazam nak halau mak aku keluar dan jadi Puan Abdullah. Laila, buka pintu ni. Buka. Laila. Laila, si tua bangka, keluar. Anak aku pandai dan cantik, 100 kali ganda lebih baik dari anak kau. Gelaran Puan Abdullah, nanti-nanti jadi milik aku. Laila, aku tahu kau ada dalam. Kalau berani, buka pintu ni. Gundik tu dah jadi lebih pandai. Dia tahu masuk merusuh tak jadi. Bila dia dengar mak aku mati, dia guna Aisyah untuk mainkan kad simpati. Pengasuh, bawa pinggan anak kedua ni pergi. Ayah.
Dia adik kau. Peraturan mak aku ialah, makanan sejuk tak baik untuk perut. Lebih baik jangan makan. Ayah, Aisyah baru sampai. Dia tak tahu peraturan. Kalau ayah tak nak, aku ajar dia. Maka ayah ajar dia sendiri. Ayah, aku faham. Tak payah diajar. Kau ingat masuk kehidupan sosial tinggi hanya dengan ada nama keluarga berprestij. Sudah cukup? Apa yang kau gelakkan? Dia dari pekan kecil, langsung tak ada adab. Kalau dia berkelakuan macam ni di depan orang luar, seluruh keluarga Abdullah kami akan jadi bahan ketawa berbulan-bulan. Anak kedua, kau patut makan dengan lebih berhati-hati sikit. Ingat lap mulut. Aisyah, ikut peraturan kakak kau. Sekarang, keluar dari kerusi mak aku. Keluar dari tempat ibu saya. Sekarang. Ayah, betul tak ada tempat untuk saya di meja ini? Pengasuh, bawa satu kerusi lagi. Ya. Ini tempat kamu. Ada tertib untuk usia dan pangkat. Skim pelajaran pertama kamu. Kalau tidak, menjelang usia pertengahan, kamu akan jadi bahan ketawa. Ayah, saya takut dengan Zara. Kamu perlu hilangkan rasa malu kamu. Saya adalah kakak kamu sendiri. Kalau kamu takut dengan saya, macam mana kamu nak mewakili keluarga Abdullah di majlis sosial dan bergaul dengan golongan elit? Aisyah, ikut cara kakak kamu. Kamu boleh belajar banyak dari dia. Anak perempuan sulung tahu adab. Keluarga Abdullah kami akan bergantung pada anak perempuan sulung dari sekarang. Ayah saya tiada anak lelaki. Aisyah dan saya tak berguna. Siapa lagi kami boleh harapkan selain diri sendiri? Makcik, sayang. Saya ingat anak kamu, John, akan berusia 18 tahun depan. Kamu ingatan sangat baik. John selalu cakap tentang masuk kumpulan keluarga Abdullah. Dia bijak dan berkebolehan. Dan cucu sulung dari keluarga utama. Di syarikat, dia boleh jadi presiden timbalan atau pengurus jabatan. Apa-apa pun boleh. Kumpulan keluarga Abdullah adalah perniagaan keluarga. Faris adalah seorang yang pentingkan diri dan tamak. Dia benci bila saudara mengidam kekayaan dia. Untuk melindungi kumpulan keluarga Abdullah, dia tiada pilihan selain bergantung pada anak perempuan yang tidak disukainya. Untuk operasi harian syarikat, saya masih perlu tanya ayah saya. Ayah, pekerjaan apa yang sesuai untuk John? Tentang John, saya akan fikirkan. Aisyah, dengar cakap kakak awak. Pergi duduk. Makan daging pada waktu malam tak baik untuk awak. Makan sayur-sayuran. Semua, terima kasih datang melawat ibu saya hari ini. Biar saya ucapkan setinggi-tinggi tahniah. Zara, awak sangat berkebolehan dan pandai uruskan syarikat dan rumah tangga macam mak awak dulu. Baik hati dan cekap pada masa depan. Kami semua harap pada awak. Zara, pakcik, tentang pesanan $30 juta tu, bila awak ada masa, boleh tak awak tanda untuk saya? Kita tengok dulu. Zara, jangan terlalu angkuh. Dulu mereka puji awak sebab awak anak perempuan satu-satunya ayah. Dari sekarang, saya akan jadi kesayangan ayah. Semua yang awak ada sekarang akan jadi milik saya. Zara, ayah awak sekarang milik saya. Jadi baju cantik awak, kereta mewah dan jam tangan awak, dan semua yang awak miliki, semua akan jadi milik saya. Kalau awak fikir boleh ambil apa yang saya punya, cubalah. Awak tak tahu apa-apa. Awak fikir sebab awak seorang Abdullah dan dapat sokongan ayah, awak boleh masuk saja dan ambil hubungan, kuasa dan kekayaan yang saya bina selama ini? Sudah tiba masanya untuk sedar dari mimpi itu.
Masuk. Cik Zara, tunang awak dah sampai. Dia nak apa? Berikan dia segelas air dan hantar dia pergi. Ada apa-apa lagi? Cik Aisyah, dia sedang bercakap dengan Encik Brown. Adam, saya tak pernah pergi ke sekolah Zara. Saya selalu tinggal di Pekan Kecil. Adam, bolehkah awak ajar saya bahasa Inggeris? Boleh. Saya dan Zara sudah lama kenal. Adam, boleh saya dapatkan maklumat perhubungan awak? Cakap pasal terdesak. Encik Rizal. Saya rasa perjanjian itu boleh dilakukan. Jom kita bincangkan lagi sikit. Kita boleh selesaikannya. Ada apa? Tengoklah sendiri. Apa yang awak nak? Batalkan pertunangan itu. Ia taklah serius sangat, kan? Saya beritahu awak. Zara, perkahwinan bukan permainan. Beberapa gambar yang kabur. Tak cukup untuk buat. Amir setuju batalkan pertunangan. Pemegang saham kumpulan keluarga Abdullah takkan pernah setuju. Saya yang akan tamatkan pertunangan ini. Nampaknya saya kena buat kecut. Amir, saya beri amaran pada awak. Kawal anak saudara awak. Kalau tak, saya hancurkan pejabat awak. Cik, sila ikut saya. Sejak pertunangan itu, saya dah datang ke pejabat Amir untuk merajuk berkali-kali. Sampai saya tak ingat dah berapa kali. Ini tak boleh berterusan. Tekan. Oh, Aisyah, mulai sekarang, saya harap sangat pada awak dan mak awak. Ayah awak dah semakin tua. Ayah, jangan risau. Zara, awak pun pandai main golf ke? Ayah ajar awak dulu ke? Nak cari pasal? Marilah sini. Apa yang awak buat? Hei, Zara. Lepaskan saya. Saya dah daftarkan awak untuk kursus kewangan. Ia bermula dalam setengah jam lagi. Awak akan belajar 8 jam sehari. Tambah lagi kerja rumah. Kuasaikan semua ini. Barulah kita boleh bercakap tentang main golf. Zara, awak memang baik hati. Saya cuma orang yang merancang awal-awal. Lagipun, main golf takkan jamin dia hidup selesa dan mewah. Ayah, saya tak nak belajar. Awak ini memang sama macam mak awak yang perosak rumah tangga. Pemalas dan pentingkan diri. Tak ada apa-apa dalam kepala awak kecuali naik tangga sosial dengan bergantung pada lelaki. Dengar cakap kakak awak. Saya nak keluar. Ayah. Hei. Apa? Lepaskan saya. Biarkan dia tidur luar malam ni. Jangan balik. Saya dah jemu tengok dia. Zara, saya dah tahu awak ada niat jahat. Saya nak cakap dekat ayah. Biar kelakuan baik. Kalau tak, saya akan suruh orang uruskan awak. Zara, awak buat-buat apa? Saya tak takut dengan awak. Di sinilah mak awak tinggal. Kan, bangunan kediaman lama.
Pendawaiannya sudah lapuk. Itu perkara biasa. Apa yang awak nak? Jadilah pelajar yang baik dan fokus dalam kelas. Ada sesiapa nak berseronok? Suruh seseorang ikut. Aisyah dengan Adam. Ambil gambar-gambar yang memalukan. Ada ganjaran yang lumayan. Encik Wang, saya benar-benar berhutang budi dengan awak kali lepas. Biar saya minum untuk awak. Cik Jang, lama tak jumpa. Zara. Walaupun awak berkebolehan, apa lagi? Di rumah, awak tetap kena dengar cakap ayah saya. Kalau saya mengadu sekali je, awak tetap kena bawa saya ke sini dengan patuh. Cik Smith, lama tak jumpa. Awak jadi semakin cantik. Dan siapa ini, Cik Smith? Dia pembantu baru awak, ke? Apa yang awak cakap? Saya ni. Dia anak bongsu ayah saya. Dia baru je kembali ke keluarga Abdullah. Jadi ini adik baru, Cik Smith, dari kampung. Tak hairanlah pakaian dia. Sangat. Awak. Saya minta maaf. Ini kali pertama dia hadir majlis macam ni. Tolong maafkan dia. Baiklah, jangan cakap lagi. Cik Smith, kami tak akan ganggu awak lagi. Bila awak kahwin dengan Adam, awak mesti hantar jemputan pada kami. Budak perempuan dari keluarga Abdullah tu, cheese. Pakaiannya teruk sangat, tapi masih datang ke parti. Ya, teruk betul. Zara, awak bawa saya ke sini untuk mempermalukan saya, kan? Bukankah awak yang memalukan diri sendiri selama ni? Mereka menjilat awak sebab awak nak kahwin masuk keluarga Brown untuk jadi isteri muda. Bila perkahwinan awak gagal, semua orang akan palingkan belakang pada awak. Hal saya, bukan hal awak, anak haram. Awak tunggu je. Saya tak sabar menunggu. Cik Zara. Encik Ami, kebetulan pula, awak pun ada di sini. Lain kali pakai lebih sikit. Jaga hal awak sendiri. Mari. Cinta sejati bukan satu jenayah. Seperti yang dijangkakan, tindakan awak pantas sekali. Anak kedua kumpulan keluarga Abdullah di Syaki, bercinta dengan Adam, status Zara sebagai tunangan, terancam. Walaupun beli topik panas, gosip tentang Aisyah tak naik ke tangga teratas. Malam ni awak tak boleh tidur.
Awak yang buat ni. Encik Ami, apa yang awak cakap ni? Saya tak faham. Awak dah mabuk. Berhenti minum. Encik Ami, awak tak nak batalkan pertunangan K? Kalau tak, hal ni akan jadi kecoh. Dan tak ada sesiapa yang nampak baik. Betul kata awak. Memang dah tiba masanya untuk batalkannya. Boleh tolong hantar saya keluar? Pemandu saya ada di luar. Terima kasih. Baik. Pemandu saya mana? Saya hantar awak. MHM. Alamat ini, tolong. Bos, ini. Pandu. Projek di bandar situ. Awak dah dapatkan projek tu? Rahsia perniagaan. Tak ada komen. Liciknya awak. Tak apa, tak payah masuk. Saya nak masuk sekarang. Tak payah hantar. Awak boleh balik. Jaga diri. Jumpa lagi. Ini rumah saya. Rumah awak. Encik Ami. Rumah awak ni. Guna hari jadi aku sebagai kata laluan? Siapa yang setkan kata laluan? Awak tak ingat? Bukan awak. Jangan kata aku yang buat. Memang awak pun. Ami, kenapa asyik nak ambil alih kerja aku? Awak sengaja tagih aku ke? Awak ni. Kejamnya awak. Dua 2722. Tak. Awak ni tak tahu apa-apa pun. Kata laluan salah. Pintu terkunci. Sila tetapkan semula kata laluan. Nak masuk buat apa? HMM. Sifar 8 sifar 8. Itu hari jadi aku. Kata laluan berjaya ditetapkan. Aku dah sampai rumah. Awak jangan ikut aku. Zara. Aku cadangkan awak. Cepat-cepat tutup mulut. Cepat masuk dan tidur. Zara, aku tak sangka perkara yang sama. Boleh berlaku buat kali kedua. Hey. Nak pergi mana? Aku nak tidur kat tempat lain. Aku nampak kaki awak dah melepuh. Tak sakit ke? Masuklah. Bukan tak pernah tidur bersama sebelum ni. Dia ni. Memalukan betul. Maaf mengganggu. Awak bersedia baik. Saya rasa biasanya awak selalu bawa perempuan balik.
Encik Ami. Pasal hal nak batalkan pertunangan tu, awak cepatlah sikit. Kalau tak, esok dah jadi kecoh. Keluarga kita berdua pun takkan boleh tanggung. Jangan risau. Mari kita uruskan kecederaan kaki awak dulu. Tak payah. Cuma kecederaan kecil. Nanti baik lepas tidur malam. Jangan bergerak. Perlahan, sakit. Buat perlahan. Encik Ami. Pandainya Encik Ami. Banyak dah gadis yang Encik uruskan? Tak banyak. Saya rasa awak agak pandai jaga orang. Macam mana kalau fikirkan nak jadi menantu lelaki keluarga Abdullah yang tinggal serumah? Zara, awak merancang apa sekarang? Macam ni, perniagaan awak. Semua jadi milik saya. Senyum lagi. Awak nampak sangat cantik bila senyum. Awak betul-betul pandai buat orang tak selesa. Saya ingat awak, Zara. Taklah terlalu malu. Saya nak buat panggilan telefon. Peliknya. Hei, Encik Rizal. Saya akan datang jumpa awak di Bandar C. Tidak lama dulu, Encik Rizal dari Bandar C sengaja datang melawat ke Bandar A. Saya dan Ami temankan dia sepanjang masa. Pada akhirnya, Encik Rizal tetap pilih untuk bekerjasama dengan Ami. Zara, tentang pandangan mata awak tu. Ia tak boleh bunuh sesiapa pun. Puan Smith, kami berjaya dapatkan perjanjian di Bandar C. Kami mengekoh korporat Brown dan tanda tangan kontrak. Maafkan saya, Encik Ami, buat awak berharap sia-sia. Patutlah saya bagi arah jalan yang salah malam ni. Ami langsung tak cakap apa-apa. Sebab dia kena mendahului awak dan tanda tangan kontrak dengan Encik Rizal. Tapi malangnya, kali ini, saya menang. Encik Ami, pandangan mata tak boleh bunuh. Macam mana kalau kita berbual tentang perasaan bila pesanan dirampas? Saya tadi fikir. Kenapa saya tak halau awak je? Ini semua urusan perniagaan. Terima kasih, Encik Ami, atas budi baik awak malam ini. Malam ni sejuk. Encik Ami, ingat pakai selimut tambahan. Baiklah. Pak Cik, saya tak suka Zara. Saya lebih suka Aisyah. Dia manis dan waras. Dan bertimbang rasa, sesiapa yang ada mata akan suka dia. Adam, saya tak akan campur tangan dalam percintaan awak, tapi awak baru sahaja putus pertunangan dengan Zara. Saya cadangkan awak berendah diri seketika. Pakcik, saya juga anak perempuan keluarga Abdullah. Pada masa depan, kumpulan keluarga Abdullah akan ada bahagian saya. Dan saya tak lebih teruk daripada Zara. Saya bukan jenis orang yang sombong dan angkuh. Dan hanya mementingkan kahwin dengan keluarga kaya. Awak takkan pergi, kan? Adam dan saya benar-benar bercinta. Zara, awak buat apa di sini?
Baiklah. Kebetulan yang menarik, kau tak pun tukar baju. Jadi kau keluar sepanjang malam, berkencan. Zara, jaga mulut kau. Apa maksud kau berkencan? Pertunangan ini pun belum dibatalkan lagi. Dan kau dah keluar main mata. Apa lagi nak kau panggil? Dan kau, Zara, berani kau mengkritik aku? Apa? Kau tidur dengan adik aku, dan aku tidur dengan pakcik kau. Adil rasanya. Lagipun, hal pertunangan ni bukan untuk korang berdua je. Jadi baiklah sekarang. Panggil saya makcik. Kau? Pakcik. Tengoklah perangai dia. Jaga percakapan kau, atau aku hantar kau balik ke rumah lama untuk belajar. Pakcik, aku mengaku, mencuri tunang kakak aku, memang salah aku. Tapi sebelum ni, Zara dan Adam tak ada perasaan antara satu sama lain. Ia cuma perkahwinan perniagaan je pun. Kenapa aku tak boleh jadi orangnya? Kakak, tak kira betapa marahnya kakak. Kakak tak patut bermain dengan maruah diri sendiri. Mak aku selalu kata, seorang perempuan, kenalah ada maruah diri. Dia kena kekal setia. Walaupun aku anak luar nikah, aku tak pernah main-main. Aku berani kata, aku lebih bersih daripada kebanyakan perempuan. Dah habis? Terima kasih untuk itu. Kata-kata kau busuk. Tolong pastikan anak saudara kau bawa balik adik aku dengan selamat. Malam tadi seronok. Terima kasih atas layanan tuan. Zara, kau belum sarapan lagi. Cik Abdullah, dah habis menangis? Pakcik. Kau nampak perangai dia tadi, macam orang gila betul. Adam, pergi kemas barang kau. Kau akan belajar di luar negara. Pakcik, Cik Abdullah, nampaknya ayah kau tak pernah ajar kau. Yang aku tak suka, orang panggil aku keluarga. Adam akan belajar di luar negara. Cik Abdullah, aku cadang kau dengar cakap kakak kau. Fokus pada pelajaran kau. wah, cantiknya. Barang-barang Laila yang mati itu masih ada dalam rumah. Suruh orang ambil dan buang saja. Sial betul. Mak, semua ini barang mewah. Satu barang pun berharga puluhan ribu. Sayang kalau dibuang. Kita boleh pilih yang kita suka. Kalau tak boleh, kita boleh juga jual di kedai konsainan. Puluhan ribu untuk satu barang. Kalau macam tu, semua ini mesti bernilai berjuta-juta. Si Laila tua itu macam mana boleh membazir sangat? Patutlah dia mati kanser. Balasan. Cita rasa si tua itu sebenarnya agak baik juga. Mak, gelang jet ini memang sesuai dengan Mak. Baguslah anak Mak, pakai semua ini. Mak terus lebih menonjol daripada Zara itu. Ayah suka tengok Mak pakai baju kurung. Pakailah. Bagi dia kejutan. Baiklah, hari ini kita biasakan diri dengan tempat ini dulu. Okey. Naik turun tangga ni penat juga. Minum air. Minum air. Faris, mulai hari ini, saya tinggal di rumah ini. Nak tengok siapa lagi berani bully Aisyah kita.
Baru beberapa hari lepas, dia hantar Aisyah ke rumah keluarga Abdullah. Sekarang dia dah tak sabar nak ambil tempat mak aku. Ala, lihat siapa yang balik. Makcik Aina sudah sampai. Kenapa kamu tidak beritahu saya? Ayah kamu sayang saya. Dia akan meninggalkan kamu dan ibu kamu lambat laun. Pada masa itu, dia buat saya takut sampai saya tak boleh tidur beberapa malam. Saya takut sangat ibu bapa saya akan berpisah. Wanita yang kejam begini. Tetapi di depan ayah saya, dia selalu berpura-pura jadi orang yang terseksa dan tidak berdaya. Zara, kamu dah balik. Sudah bertahun-tahun. Zara, mulai sekarang, Aina akan tinggal bersama kita. Tak ada langsung penjelasan, cuma arahan langsung. Mak, saya sedang dating dengan Adam, tetapi Zara tak benarkan. Zara, saya tahu kamu seorang yang bangga dan pandang rendah pada perkahwinan terancang. Tetapi ayah kamu uruskan syarikat dan itu bukan mudah. Aisyah berkahwin untuk perikatan, untuk kebaikan keluarga Abdullah. Kenapa kamu marah sangat? Hari ini, di depan Encik Amir, kenapa kamu tumpahkan air pada Aisyah? Bukankah dia patut melontarkan air itu? Apa sikap awak? Selama bertahun-tahun, saya bersembunyi di sebuah pekan kecil bersama Aisyah. Saya boleh hidup tanpa keselesaan. Tapi Aisyah lain. Dia masih muda. Pendidikan yang awak terima, dia tak pernah lihat pun. Saya cuma nak cari tempat untuk Aisyah panggil rumah. Susah sangat ke? Aina, saya minta maaf pada awak dan anak awak. Faris, saya tahu awak ada kesukaran awak. Aisyah dan saya tak salahkan awak. Awak dah zalimi Aina dan Aisyah. Macam mana awak boleh betul pada saya dan mak saya? Amir batalkan pertunangan sebab Aisyah buat skandal, curi tunang saya dan dengan akhbar terlibat, sebarkan ke mana-mana. Semalam saja, dia siar di media sosial, umum terang-terangan. Cinta sejati bukan dosa. Ayah, awak patut tahu kalau hal ini tersebar untuk keluarga kita, keluarga Abdullah, impaknya akan besar. Kenapa saya tak nampak? Ibu kandung Aisyah adalah perosak rumah tangga yang curi suami orang dan anaknya ikut jejaknya. Geng keluarga Abdullah sama dengan budaya perosak rumah tangga. Media mana? Saman mereka. Saman? Awak nak saman mereka satu persatu? Lagipun, mereka salah ke? Awak tipu. Saya bukan perosak rumah tangga. Salah awak sendiri tak dapat pegang Adam. Dia cintakan saya. Betul ke awak takut sangat? Saya akan ambil apa yang awak punya. Awak takut, Zara. Faris, tak apa kalau saya tak ada jawatan yang betul. Tapi anak perempuan kita, awak nak dia berakhir macam saya? Aina, saya dah gagal awak dan anak perempuan awak. Jangan risau, cuma beberapa artikel kecil je. Kurang dari 200 tontonan. Dengan benda remeh macam ni, Aisyah jerit-jerit kat saya. Makcik Aina menangis. Seseorang yang tak boleh kawal perasaan. Awak betul-betul percaya dia dengan perkara sepenting, perkahwinan aturan? Kalau Makcik Aina betul-betul pindah masuk dan wartawan muncul esok, macam mana awak nak pastikan dia boleh uruskan soalan mereka dan kekal tenang semasa temu bual tanpa bagi mereka sebarang peluang? Faris, saya boleh buat. Kalau Laila boleh uruskan, saya pun boleh. Selama ni, semua benda dalam rumah Smith dijaga oleh emak saya. Awak betul-betul fikir pakai baju emak saya dan pakai barang kemas dia buat awak sama macam dia? Zara, dah cukup. Sekali dua, dia akan pandai juga. Baiklah. Kalau macam tu, ikut cara awaklah. Esok, saya akan aturkan sidang media untuk mengumumkan perkahwinan semula pengerusi.
dengan Cik Aina. Awak berdua mesti hadir. Tunggu. Saya Saya sudah suruh pembantu saya uruskan semuanya. Kamu tahu mak saya, dari pekan kecil, dia masih menyesuaikan diri. Kamu gesa sidang media ini, cuma nak memalukannya. Tak apa, Puan Aina. Jangan risau. Saya boleh tolong awak berlatih. Pemberita tu akan tanya soalan yang sama je. Oh, ya. Zara selalu hadir. Sidang media. Dia kenal pemberita tu. Dengan bantuannya esok, tak ada masalah. Sayangnya bahan yang bagus. Jadi, Puan Aina. Jom kita mula. Terima kasih atas kesulitan, Zara. Cik Aina, apa tujuan awak jadi wanita lain? Untuk Encik Abdullah sendiri? Atau duit dia? Saya memang selalu cintakan dia. Dan hubungan kami betul-betul baik. Cik Aisyah, dia sebaya dengan Zara. Apa cara awak gunakan untuk menggoda Encik Faris? Apa pendapat kamu tentang istilah perempuan jahat? Bagaimana kamu mendefinisikannya? Apa pendapat kamu tentang Aisyah sebagai anak luar nikah? Apa pendapat kamu tentang campur tangan dalam hubungan orang lain? Pernahkah kamu ajar anak perempuan kamu sendiri untuk menjadi pihak ketiga? Diam, berhenti. Jangan cakap lagi. Adakah kumpulan keluarga Abdullah mempromosikan budaya gundik secara terbuka? Adakah ini bercanggah dengan falsafah jenama kumpulan keluarga Abdullah? Bagaimana kamu akan jelaskan skandal ini kepada semua orang? Sudah. Ini semua soalan daripada wartawan. Aina, kamu lukakan saya hari ini. Adakah kamu akan lukakan wartawan esok? Ayah saya kisah tentang penampilan. Ibu saya berusaha keras selama bertahun-tahun untuk membina reputasi dan kredibiliti kumpulan keluarga Abdullah. Adakah kamu akan musnahkan semuanya sejurus selepas masuk ke dalam keluarga? Zara, awak okey ke? Ayah, saya okey. Tanya hati kecil awak. Pernah ke saya layan Aisyah dengan teruk? Sejurus dia masuk rumah ni, saya terus daftarkan dia dalam kelas kewangan. Tapi lepas tu dia terus melekat pada Adam. Dan berani pula pergi jumpa Encik Ami. Nak minta gantikan saya sebagai calon perkahwinan. Encik Ami tu macam mana orangnya? Awak lagi tahu daripada saya. Kalau kita main-main tukar fikir sesuka hati. Macam mana kumpulan keluarga Abdullah ni nak tegur di bandar ni? Budak ni, awak cakap apa ni? Kakak saya kata yang pada masa depan, keluarga Abdullah pasti akan ada tempat untuk dia. Dia langsung tak kurang hebat daripada saya. Dia calon yang lebih sesuai untuk perkahwinan ni daripada saya. Dia cakap lagi yang pada masa depan, wasiat awak pasti akan ada nama dia sekali. Bohong. Zara, awak fitnah saya. Cik, bukankah awak pergi kuil beberapa hari lepas nak dapatkan tangkal pelindung untuk tuan? Tangkal pelindung apa? Ayah, saya dah kehilangan emak. Mulai sekarang, satu-satunya orang yang saya boleh harap ialah awak. Jadi saya datang ke bandar ni, ke kuil yang paling berkesan dan doa khusus untuk tangkal pelindung ni. Saya cuma nak awak selamat dan sihat. Zara. Ayah saya semakin tua. Dia mula menjaga kesihatan sejak beberapa tahun ini. Dia ada 2 anak perempuan. Satu harap dia mati. Satu lagi harap dia hidup. Perbezaannya jelas. Ayah, Zara yang buat semua ini. Saya tak buat.
Faris, saya tak akan biar orang kata begitu tentang saya. Baik. Saya ada urusan perniagaan. Kamu dua tinggal di rumah dan jaga diri. Ayah, Oh, betul. Urusan syarikat, biar Zara urus. ayah. Berhenti menjerit. Ayah saya selalu lari bila ada masalah. Lebih 20 tahun, dia macam ini. Kamu baru sedar sekarang? Pengasuh. Tanggal pakaian dia. Apa kamu buat? Berhenti, berani kamu. Mak, Zara, lepas mak saya. Mak kamu, gelang tangan bernilai RM700,000. Itu bukan mak kamu. Dia cuma pencuri yang masuk. Tak benar. Pengasuh, telefon polis. Ambil rakaman kamera, hantar kepada polis. Mak, berhenti sekarang. Berhenti. Lepas saya. Keluar. Keluar. Mak kau yang mati tu, dah tak ada. Sekarang aku isteri ayah kau. Dalam rumah ni, apa yang bukan milik aku? Mak, Buka mata kau yang celaka tu dan tengok. Dalam rumah ni, cuma Aisyah je yang milik kau. Selain tu, bukan. budak tak tahu bersyukur. Makcik Aina, maafkan keadaan ni. Makcik baru sampai je, dah kena bawa ke balai polis. Harap awak tak kisah. Siapa telefon polis? Saya, ada kes kecurian, harta keluarga kami yang banyak. Mick, tunjuk rakaman kamera lita tertutup kepada anggota polis. Puan, awak kena ikut kami. Saya tak nak pergi. Saya tak curi apa-apa. Ini salah faham. Saya tak nak pergi. Tak nak pergi. Lepaskan saya. Aisyah, telefon ayah kau. Cepat. Mak, telefon ayah kau. Cepat. Tolong saya. Berhenti telefon, dia takkan angkat pun. Zara, aku juga anak ayah. Itu fakta yang tak boleh diubah. Walaupun kau prasangka buruk terhadap aku, tanya diri kau sendiri. Kalau aku dapat pendidikan yang sama macam kau, sejak kecil, adakah aku akan jadi begini sekarang? Sejak aku kecil lagi, aku sentiasa nombor 1 dalam kelas dan dapat tawaran kemasukan ke universiti terbaik di sini. Aku dapat beasiswa setiap tahun. Berani kau bandingkan diri dengan aku? Cara kau layan aku dan mak aku, apa yang kau takut sangat? Takut aku ambil semua dari kau? Kelas kewangan dah siap? Cikgu cakap apa? Kau dah buat ulang kaji? Kau dah buat redisiun? Kalau kau ingat, dengan kahwin masuk keluarga kaya, kau boleh lepak je setiap hari, malas-malas. Dating dengan budak kaya tak guna tu, dan capai kemuncak hidup. Lebih baik kau balik dari mana kau datang. Ayah aku cakap, dari sekarang, bukan kewangan je, tapi English, adab, dan pengurusan. Kau kena belajar semua. Kau ada 3 bulan, kalau tak ada hasil. Keluar dari sini. Macam mana aku nak habis belajar semua tu? Zara, jangan berani nak menegur aku dengan sikap merendah-rendahkan. Kau tu. Neni, ya, jaga dia baik-baik. Kalau dia tak dengar cakap, call ayah aku terus. Ya. Hey, Zara, aku belum habis dengan kau. Mark, maafkan saya. Kamu yang paling sayangkan keluarga ini sebelum ini. Tetapi sekarang, jangan risau. Saya pasti akan halau orang yang rusakkan keluarga kita. Dan buang mereka semua keluar. Selepas mak saya didiagnosis dengan kanser untuk beberapa bulan, saya yang berada di sisi dia. Faris tak pernah datang jumpa sekali. Ada banyak orang yang saya benci. Tetapi yang paling saya benci
adalah dia sahaja. Faris, saya akan buat kamu bayar. Hei, Zara. Kami memang tak boleh elak antara satu sama lain. Kakak, Dia tak layak jadi kakak ipar kamu. Dia patut tengok diri sendiri, macam mana orang dia ni. tak sebaik Aisyah dari hari semalam, prihatin dan memahami. Kalau tak, jom ajak dia keluar berseronok lagi. Jadi dalam pandangan mereka, Aisyah hanya seseorang yang mereka boleh main-main dengan. Zara, minta maaf dengan saya. Kalau tak, kamu tak boleh balik malam ini. Maaf. Wah. Zara, kau benar-benar mengalah. Ada masalah. Tanpa sokongan keluarga Abdullah. Takut sekarang? Teruskan. Kau minta maaf untuk apa? Untuk menangkap kau, bermain dua, bermain-main, dan menggoda adik saya. Maaf. Kau memang mencari masalah. Adam, Pakcik, kau buat apa di sini? Encik Amir. Zara, ingat, jika kau mencari seorang lelaki, jangan masuk ke wilayah saya. Tiada siapa yang nak kau pun. Betul ke? Kahwin? Cakap sesuatu. Awak nak kahwin dengan saya atau tak? Ya, Adam, awak kata tak ada orang yang nak saya? Lihat baik-baik. Hanya saya yang memilih orang lain. Awak nak kejar saya? Awak perlu tengok jika awak layak. hantar Adam ke Afrika. Pakcik, awak gila. Untuk seorang perempuan. Pakcik. Awak hanya menggunakan saya. Jadi awak rasa rugi? Itu hanya perjanjian perkahwinan. Saya boleh cari yang lain. Kenapa begitu tergesa-gesa untuk perjanjian perkahwinan? Untuk menghadapi ayah awak? Untuk menghadapi keluarga Abdullah? Di Bandar Jiang, ada orang yang lebih mahir daripada saya. Bolehkan saya memberi awak rasa kejayaan? Yang dahulu, semua sudah berakhir. Saya setuju dengan perjanjian perkahwinan. Saya juga boleh membantu awak hadapi Faris. Tetapi, Awak buat apa? rambut awak berserabut. Biar saya hantar awak ke hospital. Tak nak. Janganlah. Jadilah baik. Tak nak jadi baik. Dah jemu semua tahun ni, berpura-pura jadi baik sangat. Anak darah sempurna dari keluarga baik-baik. Saya tak menangis pun di pengebumian mak saya. Bila Aisyah muncul depan pintu rumah kami, saya tak boleh buat kecoh pun. Dan tadi, Aina pakai baju mak saya, pakai barang kemas mak saya. Saya terpaksa buat semua kerja susah tu, cuma nak halau dia keluar. Ami, saya tak ada tempat pun nak marah dan luahkan perasaan. Saya cuma nak duduk di situ dan minum jus oren saya dengan senyap. Lepas tu saya kena berurusan dengan anak saudara awak yang tak guna tu ganggu saya. Saya dah sangat jemu.
Ami, saya beri amaran pada awak. Kalau awak berani cakap satu perkataan lagi pada saya pukul awak. Awak hutang saya 1 jos orin. Patuh sangat sekarang? Ini untuk kerosakan. Jangan kuat, sakit. Siapa buat ini? Gundik Faris, dia sudah ditahan. Ayah, bila mak pulang? Jangan risau. Saya sudah tanya orang. Mak, dah pulang. Saya sangat risau. Mari, duduk. Oh, banyak yang kau lalui. Ayah, Zara pukul mak dan dia hampir hantar mak ke jail. Kau perlu hukum dia betul-betul. Lebih baik, keluarkan dia dari keluarga Smith. Aisyah, jangan susahkan ayah awak. Tak apa. Asalkan Zara sudi terima saya. Saya tak kisah kalau dia pukul atau jerit pada saya. Aina, awak dah ditindas. Semua urusan syarikat, besar atau kecil, masih diurus oleh Zara. Kita belum boleh bertindak terhadapnya. Mak, awak ni terlalu baik hati. Sebab tu orang ambil kesempatan. Aisyah, cukup dah. Ayah, Zara, dia yang urus kumpulan keluarga Abdullah sekarang. Dia pasti takkan lepaskan mak dengan mudah. Macam mana kalau dia sorok-sorok belakang kita dan ambil kumpulan keluarga Abdullah untuk dirinya? Dia tak berani. Kumpulan keluarga Abdullah milik saya, Faris. Jangan risau, dia takkan buat apa-apa pada awak. Ayah, khusus kewangan ni, saya belajar banyak daripadanya. Hubungan saya dengan Adam pun berjalan dengan baik. Saya memang berkebolehan untuk uruskan kumpulan keluarga Abdullah. Bidak buangan, yang dah dihantar ke Afrika. Apa gunanya berkawan dengan dia untuk bentuk pakatan perkahwinan dengan keluarga Brown? Awak kena tarik hati. Pewaris sebenar, keluarga Brown, Amir. Amir tu workaholic yang dingin dan tak berperasaan. Siapa boleh tarik hatinya? Saya tak peduli. Awak sama sekali tak boleh biarkan Zara berlagak sesuka hati lagi. Betul ke awak ni tak ada perasaan? Sampai sanggup tengok mak dengan saya dibuli. Baiklah, baiklah. Nanti saya cakap dengan Zara. Saya akan suruh dia lepaskan separuh sahamnya kepada awak. Apapun, syarikat ini akhirnya akan diserahkan kepada awak untuk uruskan. Ayah. Zara, berani awak muncul di sini? Zara, cuma hal keluarga kecil je. Kenapa kena panggil polis? Awak hampir-hampir buat Mak Cik Aina ditahan. Zara, Mak Cik Aina awak dah ditindas. Demi kebaikan keluarga, saya dah putuskan. Awak akan serahkan separuh daripada saham syarikat awak kepada Mak Cik Aina. Anggap saja sebagai minta maaf. Zara, saya buat ni demi kebaikan keluarga. Baiklah. Awak setuju? Betul kata ayah. Demi maruah keluarga. Keharmonian keluarga itu segalanya. Aku tak patut panggil polis. Sebenarnya, aku pun salah juga. Aku tak patut terburu-buru. Zara, aku berhutang maaf dengan kau. Oh, Aina. Banyak susah payah kau. Asalkan Zara selesa.
Aku sanggup buat apa sahaja. Banyak susah payah kau. Ayah, nak peluk juga. Faris. Semua kekayaan dan status yang mak beri kau, dengan susah payah, aku akan hancurkan dengan tanganku sendiri. Adam, jangan marah. Zara, dia memang pendendam. Sesiapa yang langgar dia, mesti kena masalah. Perempuan sundal Zara tu, dia sampai menggoda pakcik aku. Sial betul. Adam, kau betul nak pergi ke Afrika? Adam, Encik Amir nak hantar kau pergi. Semua sebab Zara tu. Kalau tak ada dia, kau tak payah pergi ke Afrika, kan? Pergi sana. Adam, dengar-dengar, Encik Amir ni takut kuman. Kalau dia nampak Zara tidur dengan lelaki lain, dia mesti geli. Dia takkan nak jumpa dia lagi. Lepas tu, kau pun takkan kena hukum juga. Pandai betul kau. Orang hipokrit macam Zara. Bila dah kat atas katil, sama je tak senonoh. Bila pakcik aku dapat tahu, dia mesti buang dia. Encik Rizal. Selamat datang ke Jiang City. Cik Smith, sudah lama saya mendengar tentang rekod cemerlang anda. Setelah berjumpa dengan anda memang seorang yang hebat. Malam ini, kami pasti perlu minum bersama. Think. Ambil botol arak merah dari Perancis, yang berusia ratusan tahun yang saya bawa balik. Roman Conti itu, bawa ke sini. Ya, Encik. Encik Rizal, anda boleh lepaskan sekarang. Maafkan saya, maafkan saya. Saya terlalu gembira melihat anda. Malam ini, kita minum sampai jatuh. Saya akan uruskan, tetapi, berhenti merengek. Jangan halang saya. Zara, kamu berani cabar saya? Zara, Encik Rizal, untuk meraihkan kerjasama antara kumpulan keluarga Abdullah dan Encik Rizal, mari kita bertepuk tangan. Dan siapa ini? Encik Rizal, Zara adalah adik saya. Oh, adik Presiden Smith. Patutlah ada sedikit persamaan. Hahaha, bagus. Encik Amir. Zara tak boleh minum banyak sangat. Ambilkan dia minuman lain. Perlu aku ulang lagi? Aku buat. Aku buat. Aku buat. Apa kau buat kat sini? Aku datang untuk sokong kau. Tak sangka Encik Amir sudi hadir. Aku risau awak tak suka kalau aku bagi projek ni kepada kumpulan keluarga Abdullah. Jangan risau, Encik Rizal. Zara dan aku dah bertunang. Kita dah sekeluarga sekarang. Encik Amir dan Cik Zara dah sekeluarga. Oh, faham. Kalau macam tu, Encik Amir, Cik Zara, jom kita minum. Buat sekali untuk majlis perkahwinan awak berdua nanti. Baiknya hati awak, Encik Rizal. Zara tak minum arak. Aku minum untuk dia. Baiklah. Dah lama berdiri buat apa? Jom. Aku nak bawa kau tengok persembahan. Bertenang, Encik Rizal. Encik Rizal, hati-hati. Tangan awak licin betul. Jomlah.
Encik Rizal, ini saya. Ini Teng, Encik Rizal. Teng apa? Walaupun awak lindayu, awak kena ikut cakap orang ni juga. Oh, sayang. Nah, saya datang. Minuman tu ada masalah. Ya, Aisyah yang campur. Kenapa awak bagi dia minum? Dia buli awak. Hubungi wartawan. Beritahu mereka CEO kumpulan keluarga Abdullah, Rizal mengganggu secara seksual seorang lelaki di khalayak ramai. Jika mereka datang cepat, ia mungkin masih berlaku. Ami, itu langkah yang agak kejam. Jika saya tidak kejam, saya akan diperlakukan dengan buruk. Kamu tahu, Tetapi kamu juga minum. saya muntah. Saya okey. Mari kita pergi. Hei. Kamu pasti kamu okey? Saya okey. Saya minum. Kamu hantar saya pulang. Jika kamu tidak boleh menghadapinya, jangan paksa diri. Saya okey. Hanya sedikit panas. Di sini, mungkin minum air sedikit dahulu. Kamu kata kamu muntah semua. Kenapa kamu masih seperti ini? Mungkin terlepas sedikit. Kamu. Saya okey. Kamu pergi. Licik betul orang tua tu. Kau memang teruk sangat cium. Zara, saya dah buat keputusan. Ami, kau suka saya tak? Macam mana kau tahu? Dengar je degupan jantung kau. Saya rasa pening je tadi. Betul ke? Encik Ami, baik awak sembunyikan perasaan awak. Janganlah tunjuk perasaan awak. Encik Ami, awak masih menjaga bentuk badan dengan baik. Saya agak puas hati. Zara, awak dah sedar. Awak okey tak? Saya okey. Tunggu. Bila kita nak dapatkan lesen nikah kita? Saya sibuk sepanjang minggu. Macam mana dengan majlis perkahwinan? Awak yang uruskan. Saya nak balik. Siasat perkara ini. Cari di mana Aisyah beli ubat itu. Dan juga
Rakan sejenayahnya. Ya, Encik Amir. Hantar beberapa pengawal peribadi untuk lindungi Zara secara senyap-senyap. Encik Amir, daripada lindungi anak dara itu, lebih baik awak selesaikan masalah di sekelilingnya. Dia suka uruskan hal sendiri. Mak, wine yang saya dah racun untuk Zara. Dihirup oleh Amir. Bukan sahaja tak rosakkan dia, malah tolong dia pula. Kalau Adam tahu pasal ni, dia pasti marah. Walaupun Zara tu kahwin dengan Amir, apa sangat? Budak perempuan sejuk dan kaku tu, sama macam mak dia yang tak panjang umur. Boleh nampak, dia ditakdirkan untuk ditinggalkan lelaki. Nanti mak ejak awak beberapa helah. Awak akan boleh dengan senang ambil Amir daripada Zara. Adam yang tak guna tu dah hilang, baguslah. Tadi awak cakap pasal Adam K? Apa? Aisyah nak ke Afrika dengan Adam. Bila awak balik, awak cakap pasal apa? Sebagai anak perempuan sulung keluarga Abdullah, macam mana aku boleh pergi ke Afrika? Ke tempat yang miskin dan usang macam tu? Aina, kenapa awak gelisah sangat? Awak semua cakap pasal aku masa aku tak ada? Mengata aku belakang aku? Mana ada? Aku tak kisah apa awak buat. Tapi malam tadi, anak awak buat apa? Awak lagi tahu daripada aku. Bising apa ni? Zara, Aisyah masih muda lagi. Dia tak faham lagi. Sebagai kakak Aisyah, awak kena banyak tolong dia, bersabar sikit dengan dia. Jangan gaduh dengan dia baru balik rumah. Lagi satu, Aisyah prestasi kelas dia baik kebelakangan ni. Uruskan secepat mungkin, bagi dia intern di syarikat. Terima kasih, Ayah. Bodoh. Baiklah. Saya akan uruskan untuk Aisyah secepat mungkin, untuk belajar di Jabatan Sumber Manusia. Tak, letak dia di Jabatan Keuangan. Jabatan Kewangan. Dia bersedia ke? Zara, Profesor Kewangan saya selalu kata saya pandai. Saya cepat belajar. Saya boleh buat. Zara, ikut saja apa yang saya cakap. Jangan risau, Zara. Saya dapat markah penuh dalam kewangan dan pengurusan. Saya pasti boleh tolong awak kongsi sebahagian beban. Betul tu, Zara. Bukankah awak kata kesihatan awak tak berapa baik kebelakangan ini? Tepat sekali. Apabila Aisyah sudah mahir, awak tak perlu kerja keras sangat. Ya, Zara. Seperti kata Mak Cik Aina, awak dah kerja keras semua tahun ni. Sudah masa untuk awak berehat. Ini langkah yang jelas untuk singkir saya. Baiklah, Ayah. Saya akan ikut cakap awak. Bagus. Kalau begitu, sudah diputuskan. Pergi ke bilik awak dan berehatlah. Oh, ya, Zara. Aisyah pandai. Tapi dia tak pernah berurusan dengan politik syarikat. Beberapa perkara masih perlukan sentuhan peribadi awak. Menyedihkan. Ibu, inilah lelaki yang awak korbankan banyak untuknya. Dia tak pernah hargai apa yang awak buat untuk dia. Dan dia guna saya sebagai batu loncatan untuk anak kesayangannya. Ada apa? Awak tak rela? Tidak. Syarikat itu adalah kerja seumur hidup ibu. Saya akan hargainya lebih dari sesiapa. Tak ada apa yang akan jadi salah. Zara. Bagus, awak sudah faham. Mulai sekarang, hiduplah dengan baik. Mak Cik Aina juga akan jaga awak macam ibu awak dulu. Ya, Zara. Cukup. Saya tak tidur lena malam tadi. Saya nak pergi ke bilik saya. Ini meja awak. Tunjukkan dia sekitar dulu. Baik, Puan. Kenapa pejabat ni buruk sangat? Semuanya usang. Sesiapa pun akan sangka kumpulan keluarga Abdullah ni macam syarikat picisan yang tidak boleh dipercayai. Cik Smith, pejabat awak baru sahaja diubah suai. Kenapa cat kat meja ni dah mula mengelupas? Zara ke yang suruh awak beli barang buruk ni? Sengaja nak sakitkan hati saya. Bukan.
Buang semua sampah ni. Sekarang juga. Upah mereka yang paling mahal. Untuk mereka bentuk pejabat khas untuk saya. Barang buruk ni tak layak untuk orang berstatus macam saya. Tapi, Apa? Sekarang awak tak nak dengar arahan saya? Perlukan ayah saya turun sendiri bagi arahan kad awak. saya akan uruskan sekarang juga. Masuk. Pengurus Jauh, tengok ni. Ini invoice untuk pemubahsuaian pejabat Cik Smith. Jumlahnya 7,600,000. Awak pasti. Ya, Cik Smith mesti nak yang terbaik sahaja. Dia mahu karya seni mewah yang paling eksklusif dari seluruh dunia. Dan CEO setuju. CEO tu. CEO kata tentang hal Cik Smith, dia boleh buat keputusan sendiri. Oh, begitu. Awak boleh pergi. Alamak, Puteri Raja betul. Nampaknya, kumpulan keluarga Abdullah tak akan aman dari sekarang. Encik Abdullah, kos operasi kita bulan ini 3 kali ganda daripada bulan lepas. Termasuk tambahan 10 juta ringgit dalam perbelanjaan tambahan. Saya nak tanya, duit itu ke mana? Lembaga pengarah perlukan penjelasan daripada kamu. Menggelapkan dana syarikat adalah jenayah serius. Lebih 10 juta ringgit, itu 20 tahun dalam penjara. Butiran projek tertentu patut ditujukan kepada pengurus kewangan. Pengurus Jauh. 10 juta ini untuk apa sebenarnya? Encik Abdullah, 7,600,000 daripada itu untuk mengubahsuai pejabat Encik Abdullah muda. Dan baki 3,400,000 untuk perbelanjaan hiburan perniagaan dia. Ini resit-resitnya. Mengubahsuai satu pejabat, kos 7,600,000. Pengurus Joe, awak rasa kami bodoh? Zara, kami percaya karakter ibu kamu untuk menyerahkan syarikat kepada pengurusan keluarga kamu. Dan sekarang kamu bawa masuk orang seperti dia. Apa maksud ini? Saya minta maaf, semua. Aisyah tidak diambil oleh saya. Dia anak perempuan bongsu ayah saya. Kumpulan keluarga Abdullah akan ada tempat untuk dia. Apa? Saya dengar pengerusi Abdullah bawa balik anak perempuan tidak sah hari ke-7 selepas Laila meninggal. Jadi dialah tak tahu apa-apa. Faris di mana? Kami perlukan penjelasan. Kumpulan keluarga Abdullah, bukan harta persendirian keluarga Abdullah. Kenapa Faris atur untuk anak perempuan tidak sah yang tak berkemampuan ini? Biarkan mereka buat scene. Pemegang saham ini dulu sangat setia kepada Faris. Di belakang saya, semua mereka lihat saya sebagai alat sahaja. Sekarang, saya akan buat mereka sedar siapa yang benar-benar boleh beri mereka masa depan. Semua kamu, diam. Jadi, saya belanja sikit duit untuk renovasi pejabat. Semuanya untuk menjaga maruah kumpulan keluarga Abdullah. Cuma beberapa juta ringgit sahaja. Apa semua yang kamu jerit-jerit ni? Aisyah, saya tak kisah sama ada kau anak luar nikah Faris, anak luar nikah Faris, atau anak angkat dia. Kumpulan keluarga Abdullah tak ada tempat untuk orang yang tak cekap macam kau. Kau ada hak ke nak cakap macam tu? Biar saya jelaskan. Saya ni anak kandung, pengerusi keluarga Abdullah. Syarikat ini milik ayah saya. Saya boleh belanja berapa pun yang saya nak. Bukan hal kau. Tak boleh diterima. Memang tak boleh diterima. Saya nak beri amaran pada semua. Setiap orang di sini. Setiap seorang daripada kamu. Kalau ada sesiapa berani berlagak dengan saya lagi, saya akan suruh ayah saya halau kamu semua keluar. Cik Abdullah, tengoklah dia. Saya menuntut supaya Aisyah dipecat serta-merta. Betul tu. Kumpulan keluarga Abdullah tak akan toleransi pembaziran yang angkuh macam ni. Kalau begitu, mari kita mulakan proses membuat keputusan untuk usul memecat Aisyah. Zara, apa maksud awak? Awak sengaja buat saya malu di depan semua orang. Ayah saya takkan benarkan perkara ini. Aisyah, saya nak awak boleh uruskan kerja ini. Tapi seperti yang awak nampak, para pemegang saham tak berapa setuju dengan idea itu. Tepat sekali. Hari ini, kita mesti keluarkan Aisyah dari kumpulan keluarga Abdullah. Dari sekarang, awak dilarang masuk ke syarikat ini. Awak? Saya setuju nak pecat Aisyah. Saya pun setuju. Setuju. Baiklah. Kalau macam itu caranya, saya hubungi ayah saya sekarang.
Zara, awak akan menyesal nanti. Awak ingat kumpulan keluarga Abdullah ni milik Faris seorang saja ke? Bagi saya cakap sesuatu. Kalau digabungkan, kami pemegang saham. Pegang 49% saham syarikat. Saya nak tengok kalau Faris betul-betul akan belotkan kami yang lama berkhidmat. Demi anak haram. Nantikan saja. Sudah. Ayah dah sampai akhirnya. Mereka semua buli saya. Minta maaf. Ayah, apa yang kamu kata? Minta maaf. Sekarang. Ayah, ia bukan salah saya. Zara buat dengan niat. Dia tak membantu saya. Sebaliknya, dia masuk dalam kumpulan mereka dan buli saya. Saya minta maaf. Faris, permintaan maaf anak perempuan kecil kamu adalah sesuatu yang kami orang lama tak boleh terima. Semua. Saya minta maaf. Anak perempuan kecil saya belum matang. Dia hanya suka buat kacau. Buat kacau boleh saja. Tapi syarikat bukan tempat untuk kelakuan dia. Saya rasa kamu patut ambil anak perempuan kecil kamu balik ke rumah. Saya tak tahu bagaimana sebagai anak-anak perempuan Faris, mereka boleh jadi sangat berbeza. Aisyah taklah teruk. Dia hanya sedikit degil. Kumpulan sedang sibuk dengan urusan sekarang. Zara tak boleh urus semua sendiri. Hubungan ayah anak yang sungguh menyentuh hati. Faris, maksud kamu, anak perempuan kecil kamu ini akan masih tinggal dalam syarikat? Saya akan berjanji kepada semua. Mulai sekarang, Aisyah, kalau dia buat masalah lagi, tanpa kamu semua ingatkan saya sendiri akan ambil dia balik. Baik. Sejak kamu kata begitu, mari kita masing-masing berundur separuh langkah. Kalau ada masalah lain kali, harap, Faris, anak perempuan kecil kamu akan lebih sedar diri. Mari kita pergi. Saya kata, barang saya, kamu tak boleh ambil. Zara. Sudah sampai tahap ini, tetapi rasa cemburu ini ada batasnya. Ayah, selalu saya tahu batas saya, tetapi anak perempuan kecil kamu, tiada batas. Tak ada kaitan dengan saya. Kamu. Zara, perempuan itu menyebabkan saya dipukul di khalayak hari ini. Memalukan saya sepenuhnya. Kamu patut mati. Faris, betulkah kamu fikir saya cemburu dengan anak perempuan luar nikah kamu? Kamu salah. Apa saya nak adalah kamu dan keluarga kamu musnah. Berhenti. Hei, Ada apa? Rindu saya. saya perlukan bantuan. Teruskan. Saya perlukan kamu mencari beberapa pembekal yang kurang baik. Suruh mereka rasuah Aisyah. Kemudian tawarkan harga separuh kadar pasaran. Supaya mereka boleh menggantikan kumpulan keluarga Abdullah, pembekal sebelumnya. Separuh kadar pasaran. Pembekal. Akan kehilangan wang. Zara. Walaupun kita sudah berkahwin, kamu tak boleh buat bisnes seperti ini, bolehkah? Dia tak akan kehilangan wang. Biarkan dia simpan apa-apa untung. Dia boleh buat. Untuk barang yang dibekalkan kepada kumpulan keluarga Abdullah, kualiti tak penting. Baik. Terima kasih. Macam mana awak nak ucap terima kasih? Begini. Datanglah ke villa di tepi bukit, minum-minum dengan saya malam ini. Tempat itu sunyi. Baiklah.
Sambung. Pakcik. Pakcik. Pakcik, saya tahu saya salah. Pakcik, saya tak akan berani lagi. Nak mendadah Zara, saya bersumpah, Pakcik, saya salah. Pakcik, saya tahu saya salah. Pakcik. Awak panggil dia apa? Makcik, mulai sekarang, bila saya jumpa Makcik, saya akan bersikap hormat saja. Pakcik. Saya tahu saya salah, Pakcik. Tempah tiket penerbangan untuk anak muda itu. Hantar dia ke Afrika malam ini. Pakcik. Pakcik, saya tahu saya salah. Saya tak akan buat lagi, Pakcik. Bersihkan lantai. Gunakan banyak pencuci. Zara akan datang. Makan malam-malam ini. Ya, Tuan. Nampak sasaran tu? Jangan risau, saya uruskan. Bagus, Cik Aisyah sudah pindah wang kepada keluarga awak. Selesaikan tugas ini. Awak ikut saya selama ini. Rupa-rupanya awak upah pembunuh upahan. Malangnya kereta saya sudah diubah suai. Tolong sebarkan berita. Katakan saya mati dalam kemalangan kereta. Beli slot train. Bos, awak nak beli topik tren tentang kematian awak sendiri. Tak sesuai, kan? Saya suruh awak buat. Awak buat saja. Itu sahaja. Faham. Saya akan uruskan sekarang juga. Zara, CEO kumpulan keluarga Abdullah, disyaki mati dalam kemalangan kereta. Laju lagi, pecah tu bilah. Zara, kalau apa-apa terjadi pada awak, saya akan habiskan seluruh keluarga Abdullah sampai mati. Apa dah jadi? Kenapa telefon saya rusak? Zara, Hai. Apa kau buat kat sini? Kereta aku tiba-tiba rosak. post trending pasal kemalangan kereta kau tu. Pasal apa sebenarnya? Itu, aku rasa ada orang sengaja nak buat kemalangan, nak bunuh aku. Tapi nasib baik, aku pandai bawa kereta. Dengan kereta aku pun dah dimodifikasi. Jadi, aku senang je handle. Kau memang hebat. Kau ni anjing ke? Kenapa kau gigit aku? Jangan sesekali nak takutkan aku macam tu. Lagi, faham? Amir curi projek aku. Lagi. Dia ni dingin, pentingkan diri, dan penuh dengan muslihat. Dia langsung tak macam manusia. Dia taklah seburuk macam yang kau sangka. Cuma, kau tak kenal dia dengan baik. Dia boleh je hancurkan keluarga Abdullah. Tapi sebaliknya, dia bagi kita masa untuk berkembang. Dia asah sendiri, duri dalam dagingnya. Ami. Sebenarnya dia ni macam mana? Masih tak ada tanda-tanda dia? Kalau belum jumpa, teruskan cari. Kita kena cari dia, sama ada hidup atau mati. Ibu, awak rasa Zara betul-betul dah mati ke? Tak kisahlah dia mati ke hidup. Dia dah tak ada di sini sekarang. Awak perlu ambil alih kumpulan keluarga Abdullah. Sebaik sahaja awak menguasai kumpulan keluarga Abdullah.
Kita boleh bunuh Zara. Berapa kali pun kita nak. Ayah, dah jumpa kakak saya ke? Belum lagi. Faris, saya tahu awak sedih. Tapi awak kena jaga diri sendiri. Kalau apa-apa terjadi pada awak, macam mana saya dengan Aisyah? Dengan syarikat ni, nak buat apa? Ayah, semasa Zara ada di sini, pemegang saham syarikat tu sengaja menyusahkan saya. Mereka juga pernah ugut awak. Sekarang dia dah hilang. Bukankah mereka akan jadi lebih teruk? Mereka tak berani. Syarikat ini milik keluarga Abdullah. Sentiasa keluarga Abdullah yang buat keputusan akhir. Faris, awak risaukan Zara. Awak pula kena uruskan syarikat. Terlampau banyak untuk awak. Kenapa tak biarkan Aisyah? Tolong awak sikit. Ayah, saya cuma nak persekitaran kerja yang lebih baik. Kebolehan kerja saya bukan masalahnya. Dan tengoklah, saya banyak berurusan dengan rakan kongsi baru-baru ini. Mereka sanggup beri saya harga yang lebih rendah. Dengan cara itu, keuntungan syarikat boleh lebih daripada berganda. Betul ke? Cuma, Aisyah buat satu kesilapan kecil je. Dia tak akan ulanginya lagi. Ayah, beri saya satu peluang, tolonglah. Saya tak akan kecewakan awak. Dan sekarang Zara dah tiada. Awak tak akan jumpa orang lain untuk ambil alih syarikat. Baiklah. Kalau begitu, awak ambil alih kerja Zara. Cepat-cepat biasakan diri. Pastikan awak buat kerja dengan baik. Jangan risau, ayah. Saya janji tak akan kecewakan awak. Ini cuma pasal cari duit untuk syarikat. Perkara yang Zara buat, saya pun boleh buat juga. Hodohnya. Ambil semua barang Zara. Buang sekarang. Juga. Simpan barang orang yang dah mati. Membawa sial je. Cik Aisyah. Cik Zara cuma hilang buat masa ini. Pasukan penyelamat belum jumpa mayatnya lagi. Ini tak, sikit ke tak kena? Tak kena. Kau nak ejak aku. Bos kau yang sedang cakap. Berani kau potong cakap. Ini ke cara Zara. Selalu ejak korang. Korang semua, ingat baik-baik. Kumpulan keluarga Abdullah. Dari sekarang, cuma ada satu presiden. Dan itu aku. Aisyah. Ya, Cik Aisyah. Bukannya ada rakan kongsi. Nak datang hari ini, hantar dia ke pejabat aku. Ya. Zara dengan semua barang buruk tu, sama-sama menyampah. Buang semua barang ini, sama dengan dia. Nampak lebih cantik sekarang. Masuk. Cik Aisyah, Assalamualaikum. Cik Aisyah, awak memang cantik semula jadi. Berjumpa dengan awak, satu penghormatan. Cita rasa awak bagus. Keluarga kami ada sedikit makanan tempatan. Sila terima, Cik Aisyah. Nampaknya syarikat awak cukup ikhlas. Apa yang awak cakap pasal charge separuh harga kos, kan? Kalau macam tu, sediakan kontrak. Bagus, Cik Aisyah. Mari kita berjaya bersama. Seronok bekerjasama. Zara, uruskan kumpulan keluarga Abdullah ni. Senang je. Tugasnya, aku pun boleh buat. Dan, aku akan buat lebih baik daripada kau. Pengerusi. Sejak Cik Zara mengambil alih, beliau berjaya mengurangkan perbelanjaan sebanyak 50%. Pada masa yang sama, kos pemasaran telah dikurangkan sebanyak 60%. Margin keuntungan juga meningkat dengan ketara sebanyak 10 mata peratusan. Lembaga pengarah sangat berpuas hati. Cemerlang. Aisyah. Awak memang tidak mengecewakan ayah. Hanya dalam masa setengah bulan, awak telah meningkatkan keuntungan syarikat sebanyak 50%. Semuanya berkat ajaran ayah. Awak memang anak yang baik.
dalam masa 3 hari, kita akan mengadakan sidang media untuk mengumumkan secara rasmi pelantikan awak sebagai ketua pegawai eksekutif syarikat. Masa depan syarikat terletak di bahu awak. Ayah, jangan risau. Saya pasti akan menjadikan kumpulan keluarga Abdullah syarikat teratas di Bandar Jiang dari segi nilai pasaran. Bagus. Teruskan usaha. Hei, bagaimana hasilnya? Cik Zara, tepat seperti yang awak jangkakan. Anak kedua itu telah menggantikan semua rakan kongsi lama syarikat sepenuhnya. Produk baru mungkin memenuhi piawaian negara, tetapi kualitinya sangat teruk. Ia langsung tidak boleh digunakan lama. Kita sudah dibanjiri aduan pengguna. Awak rasa sudah tiba masanya kita bertindak? Jangan campur tangan. Semakin besar skandal, semakin baik. Cik Zara, pengerusi berkata, akan ada sidang media dalam 3 hari untuk mengumumkan bahawa Cik Aisyah akan mengambil alih sebagai ketua pegawai eksekutif secara rasmi. Bagus. Saya faham. Ami. Apa yang awak perlukan saya lakukan? Produk kumpulan keluarga Abdullah sudah meletup. Mereka mendapat aduan pengguna yang sangat banyak. Tolong saya menyekat topik trending. Baik. Saya sudah hantar orang untuk uruskannya. Dalam 3 hari, kumpulan keluarga Abdullah akan mengumumkan Aisyah menggantikan sebagai ketua pegawai eksekutif dalam sidang media. Saya mahu syut saham kumpulan keluarga Abdullah. Pinjamkan saya sedikit wang. Awak boleh guna arsip peribadi saya sebagai cagaran. Tak payah. Apa yang saya ada, awak pun ada. Terima kasih. Aisyah, awak memang hebat. Dalam masa setengah bulan sahaja, awak sudah berjaya memikat hati semua kaki tangan lama di syarikat. Saya juga dapat manfaat daripada kejayaan awak. Akhirnya, saya boleh berdiri di sisi ayah awak. Ma, hari-hari baik kita baru nak bermula. Ini mesti anak kedua. Lagi cantik daripada anak sulung dan sama-sama berkebolehan. Encik Abdullah, awak memang bertuah. Ya, Terima kasih. Zara masih banyak yang perlu saya belajar daripadanya. sangat merendah diri, Cik kedua. Puan Abdullah nampaknya sangat lemah lembut dan berbudi. Tidak hairanlah dia membesarkan anak perempuan yang begitu cemerlang. Terima kasih. Bila kami ada majlis perkahwinan, kamu semua mesti datang. Semua orang mesti datang. Jangan risau. Kami sudah beli slot trending. Bagus. Terima kasih kepada semua kerana meluangkan masa daripada jadual sibuk anda untuk menghadiri sidang media kumpulan keluarga Abdullah. Ini ialah anak kedua saya, Aisyah. Hello, semua. Aisyah, dalam masa setengah bulan sahaja, dia meningkatkan keuntungan syarikat sebanyak 50%. Oleh itu, lembaga pengarah telah membuat keputusan sebulat suara. Oh, tengok. Encik Abdullah. Ada dakwaan mengatakan kumpulan keluarga Abdullah mempunyai anak haram yang sedang naik kuasa dan bekerjasama dengan perniagaan yang tidak beretika untuk memudaratkan pengguna. Apakah respons anda mengenai ini? Cik Aisyah, mengenai video ini, di mana anda didakwa menerima rasuah besar daripada rakan kongsi, apa yang anda ingin katakan? Masa untuk persembahan. Aku akan ikut kamu. Tak perlu. Aku lebih suka urus sendiri. Ada apa-apa respons terhadap ini? Itu tak masuk akal. Ini cuma pihak pesaing kami yang cuba mencemarkan syarikat kami. Mereka beli topik trending dengan tujuan. Jangan tertipu dengan kewartawanan yang buruk ini. Bagaimana ini boleh jadi berita palsu?
Tetapi pengguna yang melaporkan kumpulan keluarga Abdullah ada IP address dari seluruh negara. Dan setiap satu upload video, itu juga palsu. Semua palsu. Orang-orang ini cuma dengki. Keluarga kami kaya. Cuma sekumpulan orang miskin yang dengki. Mereka tak akan rosakkan majlis pelancaran aku. Ayah, umumkan pelantikan aku sekarang. Semua, tolong bertenang. Berkenaan topik trending itu, aku akan suruh pasukan PR profesional kami uruskan. Sekarang, aku umumkan. Hello. Hello. Semua. Lama tak jumpa. Zara. Cik Abdullah, awak tak hilang selepas kemalangan kereta? Terima kasih atas perhatian. Aku bernasib baik. Selamat dari bahaya yang hampir. Zara, kamu masih hidup. Macam mana boleh? Aku jelas. Apa? Saya tak mati. Kau nampak kecewa. Kalau kau tak mati, kenapa berpura-pura mati? Rupanya kau benci saya kerana mengambil jawatan CEO kumpulan keluarga Abdullah daripada kau. Jadi kau dengan sengaja membocorkan cerita palsu itu untuk menfitnah saya. Saya yang menfitnah kau? Kau yang rasuah rakan kongsi kita. Itu idea saya. Kau yang beri rasuah itu kepada saya. Produk berkualiti rendah dengan separuh kos. Saya suruh kau jual kepada orang ramai. Berhenti merepek. Saya cuba kurangkan kos. Lagipun, produktiviti syarikat langsung tidak merosot. Zara, kau yang pasang kamera di pejabat saya. Kau siarkan rakaman itu dalam talian untuk sengaja membesarkan isu ini. Kau betul-betul nak keluarga Abdullah jatuh teruk sangat. Cik Aisyah, adakah cik kata cik mengaku terima rasuah dan mengambil jalan mudah untuk jual produk tak berkualiti kepada pengguna? Diam. Gaji kau cuma 3,000 sebulan. Si miskin tak dikenali. Berani sangat kau cakap dengan saya. Teruskan sebarkan cerita bohong. Saya akan tutup syarikat kau. Kita hidup dalam masyarakat berundang-undang. Kau tak ada bukti. Jadi kau cuma menfitnah saya. Itu fitnah. Bukti? Siapa kata saya tak ada bukti? Bakul produk tak berkualiti kumpulan keluarga Abdullah. Mana pengawal? Mana mereka pergi? Keluarkan pengacau-pengacau ini dari sini sekarang. Zara, kamu yang upah semua pelakon ni, bukan? Kau dah pecahkan hati aku. Kau sengaja nak jatuhkan kumpulan keluarga Abdullah. Zara, kau memang licik. Kau cuma dengki. Aku lebih berjaya daripada kau. Jadi kau upah orang untuk sengaja kotorkan nama kumpulan keluarga Abdullah. Mengarut. Produk syarikat kau. Aku guna tak sampai 2 minggu. Dah rosak. Sedis pelanggan kau pun tak berfungsi. Kalau bukan tipu, apa lagi? Betul. Sejak kau, si tak guna ni ambil alih. Semua produk yang aku beli ada macam-macam masalah. Kalau tak percaya, boleh tunjuk resit. Aku ada bukti video di sini. Tak mungkin. Ayah, semua ni pelakon yang Zara upah. Jangan percaya cakap mereka. Faris. Anak kau. Sama tamak macam kau. Tengok video tu. Aisyah guna bahan tak berkualiti untuk curi duit. Guna bahan tak berkualiti. Beritahu ketua stesen kita ada berita panas. Skandal. Ini pasti skandal terbesar tahun ni. Berhenti cakap kosong. Video ni palsu. Ayah, jangan dengar cakap mereka. Dialah dalangnya. Kau ni anak derhaka, tak guna. Siapa suruh kau buat macam ni? Aisyah, ayah. Aku tukar pembekal untuk kurangkan kos. Lagipun, aku pun nak syarikat ni untung. Aku dah tanya-tanya. Walaupun bahan tu kualiti rendah sikit, jangka hayat masih mencukupi. Faris, Aisyah cuma fikirkan keluarga. Diam. Zara, perkara ni, kau boleh uruskan, kan? Maaf, aku tak nak. Faris, sejak aku terlibat dalam kemalangan kereta itu dan hampir terjatuh dari tebing, adakah awak pernah ambil peduli tentang aku?
Hari memperingati ibu aku yang ke-7 pun belum berlalu. Awak dah bawa pulang anak gundik awak. Sekarang awak bawa keluar gundik awak dan menunjuk-nunjuk dia di khalayak ramai. Adakah awak pernah rasa bersalah terhadap ibu aku dengan apa yang awak dah buat? Faris, awak ini berpandangan sempit, egos dan mementingkan diri sendiri. Hipokrit, sombong dan seorang ayah yang tidak penyayang. Sekarang, macam mana awak berani nak suruh aku bersihkan kekacauan anak haram awak? Awak. Awak nak panggil aku anak derhaka ke? Betul. Awak betul. Sekarang, aku tak akan uruskan kekacauan awak lagi. Aku akan serahkan urusan syarikat kepada awak untuk uruskan. Aku harap awak boleh lindungi anak perempuan kecil awak dalam badai ni. Bos Faris, perkara buruk dah berlaku. Saham syarikat sedang dimanipulasi dan nak jatuh teruk. Cepat. Belilah saham cepat. Kita tak boleh biarkan pemegang saham hilang keyakinan pada syarikat sebabkan jualan panik. Ada apa? Cakap. Zara kata ada orang salah guna dana syarikat dan dia dah suruh orang bekukan akaun syarikat. Duit syarikat tak boleh digerakkan. Zara, adakah awak nak biarkan kumpulan keluarga Abdullah bankrupt baru awak puas hati? Kalau bukan sebab Aisyah yang bodoh sampai salah guna dana syarikat, aku tak ada peluang nak bekukan akaun syarikat. Faris, kumpulan keluarga Abdullah dimusnahkan oleh awak dan Aisyah dengan tangan sendiri. Ayah, aku tak sengaja. Si tak guna. Faris, Zara, awak perempuan jahat. Jangan sekali-kali fikir untuk merosakkan keluarga saya. Zara, saya tahu awak benci saya. Awak boleh pukul saya atau kutuk saya. Tolonglah. Hentikan tindakan balas terhadap ayah awak dan Aisyah. Okey. Kita adalah keluarga. Seseorang, bawa mereka keluar dari sini. Saya tidak akan meninggalkan. Saya ialah CEO kumpulan keluarga Abdullah. Kenapa saya perlu dikeluarkan? Sama ada awak percaya atau tidak. Dari awal sekali, saya ada rancangan untuk awak. Awak memilih untuk tidak mengambilnya. Aduh. Zara, awak sama seperti ibu awak, perempuan jahat tu. Satu hari, awak akan berakhir seperti ibu awak. Tidak disayangi. Diam. Satu kata lagi dan saya akan mengoyak mulut awak. Awak, kenapa awak pukul anak saya? Teruskan menjerit dan awak akan menyertai dia di kubur bersama ibu saya. Dari hari kamu pertama kali memasuki keluarga Abdullah, saya telah ingin melakukan ini. Aisyah disyaki melakukan jenayah ekonomi. Security, bawa dia ke balai polis. Tidak. Zara, awak tahu. Kita semua tahu. Awaklah yang Laila sendiri latih untuk ambil alih pewaris kumpulan keluarga Abdullah. Kami tak pernah setuju dengan Aisyah jadi presiden kumpulan keluarga Abdullah. Zara, syarikat ini ialah hasil usaha ibu awak, kerja seumur hidup dekat berusaha keras. Daripada buang masa awak nak jaga orang yang tak tahu bersyukur. Baik pergi melancong, hidup bebas tanpa risau. Harta pusaka ibu saya cukup untuk saya hidup selesa sampai tua. Tak, Zara. Awak tak boleh tinggalkan syarikat ini. Zara. Awak tak ada hak nak ajar saya. Presiden, saham keluarga Abdullah sedang dijual secara besar-besaran. Harga dah jatuh teruk. Zara. Saya tahu awak ada cara nak selamatkan keluarga Abdullah. Selama ini, saya dah besarkan awak. Tolong ayah awak untuk kali terakhir. Tolonglah. Dari hari majlis tahlil ibu saya, bila awak bawa anak luar nikah pulang, tak ada lagi kasih sayang antara kita. Kita semua setuju. Faris dah tak layak nak jadi pengerusi. Satu-satunya yang boleh selamatkan keluarga Abdullah sekarang ialah Zara. Lagipun, bila awak dan Encik Amir berkahwin, kami semua tak sabar nak hadiri majlis perkahwinan awak. Awak nak singkir saya dan jadikan Zara pengerusi. Tak, keluarga Abdullah milik saya. Milik saya. Memandangkan awak semua dah sepakat, saya ikut kemahuan awak.
saya akan ambil alih keluarga Abdullah sekali lagi. Tapi, syarikat ini dari sekarang kena tukar nama kepada keluarga Taylor. Awak betul-betul dah siapkan semuanya. Saya boleh terus pindah masuk. Kejutkan dia. Jangan bergerak. Ini rompakan. Awak cuba rompak saya. Atau awak mahukan saya? Dua-dua. Saya beri amaran, jangan buat bising. Malam nanti menjeritlah sepuas hati. Tak ada sesiapa yang akan datang selamatkan awak. Awak pasti ini satu kejutan. Bukan satu keseronokan. Nanti awak akan tahu. Zara, jadi awak datang sini nak lepaskan geram pada saya? Cukup dah cakap. Nanti, awak akan buat apa sahaja yang saya suruh. Buat sahaja. Awak buat apa? Zara, Awak tak ada dalam gambar ni. Jangan susah-susah nak cari. Ini masa saya umur 3 tahun. Mark, bawa saya ke taman tema. Masa tu, awak mungkin bersama Aisyah. Ini masa saya umur 5 tahun. Mak bawa saya belajar melukis. Tapi tangan saya tertusuk gunting secara tak sengaja. Mak bawa saya ke hospital untuk suntikan tetanus. Awak mabuk masa tu. Dan menjerit pada saya. Kata lebih baik kalau saya anak lelaki. Kata saya terlalu lemah. Sebelum saya berumur 13 tahun, saya selalu fikir awak tak suka saya. Sebab saya bukan anak lelaki. Sehingga hari itu, bila saya nampak awak pegang Aisyah, tanya dia rasa mana gula-gula getah yang dia suka. Barulah saya sedar. Awak memang tak suka saya. Awak pandang hina wanita yang berkebolehan. Tapi awak tak boleh hidup tanpa mereka. Ini bukan masalah dengan saya atau mak saya. Ini kelemahan awak sendiri. Tapi awak asal nak guna kelemahan awak untuk hukum saya dan mak saya. Jangan salahkan saya kerana bersikap keras. Saham yang awak pegang sepatutnya cukup untuk persaraan awak. Tapi rumah ini, mak saya yang tinggalkan untuk saya. Atas nama dia. Sekarang, sila keluar serta-merta. Zara, saya salah. Awak fikir saya patut maafkan awak hanya kerana awak salah? Awak patut bersyukur yang Aisyah yang buat semua kerja kotor sendirian. Dan saya tak tangkap awak buat perkara yang lebih teruk untuk halau awak pergi. Awak kejam. Sejuk darah dan tak berperasaan macam mak awak. Neni. Ya? Ayah saya nak pergi. Tolong dia kemas barang-barangnya. Tengok dia nak pergi mana. Dan suruh pemandu hantar dia ke sana. Baik, Cik Zara. Oh, ya. Kemas bilik Aisyah dan Aina. Pastikan bersih sepenuhnya. Buang semua sampah. Semuanya.
Cik, bingkai gambar itu dah dibaiki. Cik Zara, kalau Puan tahu awak kahwin dengan Encik Ami, dia pasti gembira sangat. Mak saya, dia kenal Ami, kakak Encik Ami, dengan Puan dulu sekelas. Masa awak pertama kali datang ke kumpulan keluarga Abdullah untuk belajar berniaga, Puan minta Encik Ami jaga awak. Zara, awak pelik hari ni. Tak ada apa-apa. Ami, bukankah kita dari generasi yang berbeza? Tak, Tak. tak. Bukan macam tu. Kakak awak seusia dengan mak saya. Patutnya awak pakcik saya. Siapa yang cakap macam tu? Pencuri bayi. Si jahat. Awak suka saya dari mula-mula lagi? Saya taklah sejahat tu. Bila awak mula suka saya? Saya pun tak tahu. Perasaan tu datang lama kelamaan. Datang lama kelamaan? Kenapa awak biar saya bertunang dengan Adam? Kalau saya tak silap, tunang itu awak yang cadangkan dulu. Itu idea ayah saya. Saya ingat awak suka Adam. Tapi nampaknya bukan macam tu. Nampaknya, Zara, saya sayang awak. Tapi saya tak pasti kalau awak sayang saya. saya. Perkataan sayang tu susah nak disebut. Selain awak, saya tak pernah bersama orang lain. Okey, saya faham. Zara sayang saya.